Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dalam perjalanan ke KLIA untuk bertugas. Sambil itu singgah sebentar di Plaza Tol KLIA untuk berkongsi sesuatu bersama para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini saya nak cerita tentang bid'ah lagi. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana para pencinta bid'ah tidak putus asa, tidak bosan untuk mencipta bid'ah-bid'ah yang baru. Kemudian ada pula sebahagian orang-orang yang berpakaian agama, yang bertungkus lumus, tidak pernah bosan untuk membela bid'ah tersebut, untuk menjustifikasikan bid'ah tersebut. Ringkasnya mereka ni semua tak pernah bosan, maka kita para pencinta sunnah hendaklah juga tidak bosan dalam menerangkan bahawa sesuatu perkara itu adalah bid'ah dan apakah alternatif yang sunnah sebagai gantinya, ya. Sebab kalau kita tidak menjelaskannya, siapakah lagi yang akan menjelaskannya? Okey. Jadi inilah peranan kita, ya. Kalau kita berdiam diri, maka akan berkembanglah dan merebaklah bid'ah-bid'ah tersebut sehingga pada satu masa kelak zuriat kita tidak akan lagi kenal apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, minggu ini adalah minggu peperiksaan dan telah pun berlalu di Facebook saya sebuah poster yang mengajar zikir-zikir tertentu sebanyak 40 kali dan sambil berzikir itu hendaklah meniatkan dalam hati doa sekian-sekian, ya. Ia sebagaimana poster di sebelah saya sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hendak berzikir kepada Allah, berzikir ini ialah mengingati Allah, maka hendaklah kita mengingati Allah dengan lafaz-lafaz, dengan kalimah-kalimah, dengan cara yang Allah kehendaki dirinya diingati. It is not up to us untuk mencipta zikir tertentu, tetapi Allah yang akan menerangkan, bukanlah akan, dia telah pun menerangkan apakah lafaz-lafaz zikir yang Allah mahu dirinya diingati dan bagaimanakah lafaz zikir tersebut sepatutnya dipraktikkan, yakni kaifiatnya ataupun masanya atau tempatnya, ya. Nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, ya, nama-nama Allah yang indah, ia bukanlah untuk dijadikan bahan zikir. Ia bukanlah untuk dijadikan kalimah zikir. Sebaliknya, nama-nama Allah yang indah, yang baik itu adalah untuk kita mengenal Allah dan juga untuk kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Di sini saya nak bagi homework. Nak bagi tugasan kepada para penonton, apakah dua ayat Quran sebagai dalil bahawa kita ini berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Dalam istilah lain kita kata, kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul melalui nama-namanya. Ada dua ayat Quran, saya tak nak sebut. Cuba para penonton cari dan tulis di ruangan komen, ya. Jadi nama-nama Allah bukan untuk dijadikan bahan zikir. Sebagai contoh, di Malaysia ni kan masyhur kononnya sebut Ya Latif 40 kali tiup pada suami jadi lembut sebab suami tu keras hati ke ego ke apa kan. Dan macam-macam lagi petua. Ya, tak. Semua itu adalah bid'ah yang dicipta oleh masyarakat kita, bahkan oleh juga sebahagian agamawan. Yang kemudiannya bila kita kata bid'ah, mereka cuba pula untuk menjustifikasikannya, ya. Jadi pada kesempatan ini, ingin saya jelaskan bahawa nama-nama Allah untuk kita mengenal Allah dan juga untuk kita berdoa kepada Allah dengannya. Okeylah, sebagai orang dia menjadikan lagu untuk menghafal semua 99 nama Allah kan. Sebab dengan adanya lagu tu, lagi mudah nak hafal. Okey, alright, tak apa. Jadi, bagaimanakah untuk kita menggunakan nama-nama Allah itu dalam rangka berdoa? Ada dua cara. Yang pertama, kita pilih nama yang selari ataupun dalam konteks doa kita itu. Sebagai contoh, kalau kita ingin meminta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan nama Allah yang Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Ataupun dalam bahasa Melayu pun boleh juga, Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosaku, ibu bapaku, ahli keluargaku dan umat Islam seluruhnya. Sebagai contoh kan. Kalau kita sakit ataupun ada orang lain sakit, kita nak doakan, kita sebut nama Allah yang
Asy-Syifa, yang maha penyembuh. Ya Allah, engkaulah yang maha penyembuh. Sembuhkanlah penyakit aku ini. Ataupun sembuhkanlah penyakit ayah aku ini. Sebagai contoh. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahhar, hapuskanlah Zionis Israel dan peliharalah umat Islam kami di Palestin. Sebagai contoh, ya. Boleh saja, boleh sebut di awal doa ataupun di akhir doa. Ya Allah, sementara aku ingin musafir ini, peliharakanlah ahli keluargaku dan harta bendaku. Sesungguhnya engkaulah Al-Hafiz bagi kami. Jadi dalam doa tu kita pilih nama Allah yang selari atau dalam konteks dengan doa kita tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh saja pilih mana-mana nama Allah yang secara umumnya, ya. Yang lazim disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi dalam kes ini, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, bantulah aku dalam masalah ini. Okay, sebagai contoh, ya. Jadi kalau hendak mendoakan untuk anak yang peperiksaan itu, boleh saja guna Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, permudahkanlah bagi anakku menjawab soalan-soalan peperiksaan. Okay, sebagai contoh. Tapi kan, saya teringatlah, kadang-kadang mak bapak ni begitu khusyuk, begitu sibuk nak doa, sampai buat petua-petua bid'ah sebenarnya. Anak tu semayang ke tak? Okay, anak semayang bagus. Anak tu semayang, dalam semayang tu dia doa ke tak? Kan? Kenapa? Sebab kadang-kadang, bukan semua kes, kadang-kadang ibu bapa yang begitu sibuk berdoa, tapi anak solat pun tidak. Kalau solat, doa pun tidak. Kan? Jadi, itu cara menggunakan nama-nama Allah dalam rangka kita berdoa. Bukan berzikir dengannya. Macam dalam poster tadi kan, sebut nama ni 40 kali sambil sebut tu dalam hati berdoa. Ini adalah perkara bid'ah. Para penonton yang dirahmati Allah, ya, selagi mana manusia ini beranggapan dirinya ada kuasa, ada sifat ketuhanan untuk mencipta sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Dalam kes ini, cara berzikir, menggunakan nama Allah, kemudian sambil zikir, sambil berdoa, selagi itulah bid'ah ini non-stop. Ia tidak akan ada noktah. Sebab selagi mana manusia ni berpendapat dirinya boleh mencipta sesuatu yang baru, boleh adjust sesuatu yang baru dalam syariat Islam, selagi itulah bid'ah akan terus berkembang. Berbeza dengan kita ini, para pencinta sunnah, kita belajar tauhid. Dalam rangka mentauhidkan Allah, ia adalah dari aspek rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Bila sebut tauhid uluhiyah, ia juga disebut sebagai tauhid ibadah, di mana secara ringkasnya hanya Allah yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah dan hanya kepada Allah kita melaksanakan ibadah tersebut. Mereka ni, mereka tak belajar tauhid uluhiyah. Mereka tak belajar tauhid ibadah, tauhid al-ibadah. Jadi sebab tu, bagi mereka bebas saja untuk mencipta mana-mana syariat baru, nak adjust ke apa, boleh saja. Berbeza dengan kita, Alhamdulillah, kita belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam kes ni, tauhid uluhiyah ialah hanya Allah yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah. Meskipun yang kecil-kecil, seperti zikir, seperti cara berdoa, dan hanya kepada Allah kita melaksanakan ataupun mempersembahkan ibadah tersebut. Jadi kita tak buat benda-benda bid'ah sebab kita tahu itu adalah salah satu bentuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini seseorang itu beranggapan dirinya seperti Tuhan, upama Tuhan yang boleh mencipta sesuatu ibadah yang baru. Tetapi bagi mereka yang tak belajar ni, saya tak tahu lah dia orang belajar apa kan. Okay. Mereka tak belajar benda ni. Sebab tu bagi mereka, it is okay, it is totally okay for them to make part of or something new in this religion. Okay, jadi bezanya di situlah. Alright, jadi tentang nama-nama Allah tu saya ulangi, cara yang betul ialah dengan nama Allah itu kita mengenal Allah dan kita juga berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah. Ada dua cara. Pertama, kita guna nama-nama Allah yang selari ataupun dalam konteks doa kita itu. Nombor dua, boleh saja guna mana-mana nama secara umum, antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum, ya. Okey, seperkara lain, bila peperiksaan ni, kenapa nak kena buat petua khas sempena peperiksaan dalam rangka untuk berdoa? Yang selama ni duk solat tu, dalam sujud tu ke, bila berdoa dalam sujud, bila berdoa di akhir tasyahud sebelum memberi salam, ataupun okeylah, bila berdoa selepas solat, doa-doa tu tak makbul ke? Sampai kena buat cara berdoa yang lain. Sampai kena buat petua-petua yang lain. Yang selama ni berdoa tu tak makbul. Ke tak berdoa. Ke tak solat. Kan? Jadi sebab
Bila Rasulullah sendiri SAW dalam hadis-hadis yang telah menerangkan bahawa tempat doa yang utama yang dimakbulkan ialah dalam sujud ketika solat, ialah tasyahud akhir sebelum memberi salam. Okey, dan juga satu lagi pandangan kata selepas solat fardu ya. Takkan tak solat, takkan tak doa ke? Bila dah doa tu, kenapa rasa doa tu tak confident pula? Nak kena buat petua-petua yang lain. Itu yang Rasulullah ajar. Itu yang sunnah yang sahih. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Tapi kenapa nak kena buat yang lain? Akan jadi dah ada yang sahih. Yang Rasulullah ajar, kenapa nak kena buat yang bid'ah tu? Alright, okay. Baik, ada satu lagi. Bila musim peperiksaan, kadang-kadang saya temui juga, bukan anak, tapi mak bapak yang puasa sunat. Okey, bukan anak yang puasa, mak bapak yang puasa sunat bila anak exam. Sila-sila anak exam tu relax, tak kisah apa mak bapak yang haru biru apa gitu kan. Okey. Saya nak tanya, saya nak bagi contoh dulu. Katakanlah seseorang itu dia jarang-jarang solat. Kadang solat, kadang tak solat. Entah-entah tak solat langsung sebagai contoh ya. Sekali tu mak bapak mertuanya datang. Parents-in-law datang ke rumah. Lalu dia pun solat. Bila dia solat, lafaz niatnya memang begitu. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin. Adaan lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kira apa yang disebut dalam lisan. Allah mengambil kira apa yang ada dalam hati seseorang. Dan Allah mengetahui bahawa dia solat kerana mak mertua datang. Kerana parents-in-law datang. Kalau tak solat kan parents-in-law berceramah kat dia pula. Jadi walaupun mulut tu lillahi ta'ala, tetapi Allah tahu dia solat kerana parents-in-law datang. Sama juga bagi orang yang tak pernah puasa sunat. Kalau ada puasa sunat pun mungkin yang 6 hari selepas Ramadan tu kan. Puasa 6 bulan Syawal. Lepas tu tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba nak puasa sunat. Walaupun dia puasa sunat hari ni Rabu. Okeylah, dia puasa sunat mutlak. Dia sebut lillahi ta'ala. Tapi Allah tahu dia puasa sebab anak dia exam. Bukan sebab Allah. Sebab anak dia exam. Okey? Jadi kalau ada yang puasa sunat itu bagus. Saya pun selalu recommend puasa sunat. Jadikan ianya satu kebiasaan. Jangan tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba anak exam baru nak puasa sunat. Allah tahu kamu berpuasa sunat bukan kerana aku, tetapi kerana anak exam. Kan? Lepas tu, kenapa nak puasa sunat bila anak exam? Okey, mungkinlah ya. Salah satu masa bila doa dimakbulkan ialah ketika puasa ataupun ketika berbuka puasa kan. Alright. So, anak tak puasa ke? Kenapa mak bapak yang puasa kan? Jadi, sekali lagi, kalau nak puasa sunat tu bagus, right? Tapi berpuasalah kerana Allah. Dan orang yang puasa kerana Allah ni sepanjang tahun. Setiap Isnin, Khamis. Setiap hari-hari putih. 13, 14, 15 hari bulan ikut kalender Islam. Ataupun setiap selang sehari puasa Nabi Daud kan. Jangan puasa bila anak exam. Bila puasa bila anak exam. Walaupun mulut sebut lillahi ta'ala. Nampak sangat anda berpuasa kerana anak exam. Bukannya kerana Allah. Dan kalau anda hendak berdoa, sekali lagi saya katakan selalu solat. Kan selalu dalam solat boleh berdoa. Selepas solat boleh berdoa. Kan ni bimbang dia tak solat ni kan. Ataupun bila solat doa tapi tak confident. Kena buat pula petua-petua lain untuk berdoa sempena anak exam. Okey. Jadi itulah yang ingin saya kongsikan. Mendoakan anak-anak sesuatu yang bagus, tetapi doakanlah selari dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula buat bid'ah kerana dibimbangi bid'ah tersebut tidak pula membantu doa itu, bahkan sebaliknya pula ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga merupakan hadis kelima daripada himpunan hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Perintah di sini boleh bererti sesuatu yang diwajibkan ataupun yang disunatkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar untuk kita menggunakan nama-nama Allah sebagai salah satu bentuk zikir. Alright. Dan dengan tujuan-tujuan yang tertentu pula. Baca, nak buka kedai pagi-pagi kan, baca Ya Razak 40 kali supaya bisnes laku. Tapi tak laku pun. Kedai non-Muslim sebelah juga yang laku kan. Alright.
Suami hati keras, anak hati keras, baca Ya Latif 40 kali, 70 kali untuk melembutkan hati. Tak. Kalau itulah petuanya, Rasulullah sendiri orang yang pertama yang akan mengamalkannya untuk melembutkan hati Umar bin Khattab. Sebagai contoh, sebelum beliau memeluk Islam kan, Rasulullah sangat berharap Umar itu memeluk Islam. Kan Rasulullah sendiri akan pergi baca, tiup ke air untuk bagi Umar minum ke, tiup kepada pakciknya yang enggan memeluk Islam ke, kan. Jadi seandainya itu adalah petuanya, itu adalah caranya, Rasulullah sendiri yang akan mempraktikkan. Jadi nama-nama Allah jangan kita salah gunakan untuk tujuan-tujuan seperti ini, ya. Jangan kita salah gunakannya. Baik, itulah tentang nama-nama Allah, tentang puasa. Alright. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang sahih ialah kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang selari dengan konteks doa kita, atau nak guna yang umum pun boleh, seperti Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa sunat bagus. Ayuh kita memperbanyakkan puasa sunat sepanjang tahun. Okey? Dan bila kita dah memang biasa puasa sunat, sambil tu kita nak berdoa ketika berpuasa atau berbuka puasa, boleh saja, ya. Bahkan kita juga boleh bertawassul dengan puasa sunat kita itu. Yang ini bertawassul dengan amal soleh yang asalnya ikhlas dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pentingnya, anak tu sendiri. Jangan mak bapak yang kelabu-kelabi, haru biru, macam-macam zikir, macam-macam doa, puasa apa semua tu. Anak tu entah solat tak solat. Kalau solat entah puasa, Kalau solat entah doa tak doa. Anak tu pun tidak berpuasa sunat apa kan. Jadi itu juga satu perkara yang patut diperhatikan. Baiklah, sehingga sini perkongsian saya. Saya tutupi dengan Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.